So, sekarang saya akan kongsikan kepada anda asas-asas kepada kempen yang fun. Ini adalah benda-benda yang saya masukkan, yang selalu saya fikirkan semasa design apa-apa kempen pun. Okay? Yang mana anda boleh apply dan kemudian terus gunakan untuk plan kempen yang seterusnya. Baik. Yang pertama adalah kena jawab soalan ni. Kenapa kita adakan kempen ni? Soalan ni penting tuan-tuan sebab apa? Kalau kita tak boleh nak jawab soalan ni, pekerja akan rasa macam bazir je join program ni, bukannya relevan kepada aku pun. Management bila kita propose dan minta duit nak beli baju contohnya ataupun nak beli merchandise contohnya, mereka akan kata, do we really need to do this? Do we? So ini adalah soalan yang penting yang nak kena jawab dulu. Dan saya bagi tahu anda 3 jawapan yang selalu saya gunakan dan recycle berkali-kali untuk propose dan kemudian dapatkan apa yang kita perlukan untuk pastikan kempen kita boleh jalan dengan suksesnya. Baik. Yang pertama ialah to fix a problem. Kempen adalah solution kepada problem. Setuju ke setuju? So contohnya ialah kita ada insiden yang trendnya tiba-tiba meningkat. Contohnya insiden forklift bawa barang jatuh. Sekali. Lepas tu esok jadi lagi. Tiba-tiba bila kita tengok kita punya trend analysis tu, total insiden tu, kekerapan dia, frekuensi rate dia tiba-tiba meningkat. So, takkan kita nak biar je. So what we can do, what we must do, campaign lah. So campaign, okay. So to fix the problem. Unless kalau majikan dan pekerja rasa it's okay, biasa je jatuh-jatuh ni, then it's not become a solution. So the first jawapan kepada kenapa kita adakan campaign ni ialah to fix a problem. Okay. Yang kedua, to prevent a problem. Contohnya kita ada audit dan kemudian kita tahu yang pada masa sekarang ni compliance kepada PPE kat tempat kerja kita tak begitu bagus. So kita nak pastikan audit tu keadaan yang sekarang ni not so comply to PPE punya requirement tu tak jadi masalah semasa audit. So kita buat kempen. Perlu ke kempen besar-besar? Mungkin tak besar, mungkin kecil, mungkin mega, tak kisahlah. Yang penting kita nak gunakan kempen ni untuk mengelakkan isu semasa audit nanti. Okay? Dan kemudian yang ketiga ialah to achieve what we want. Contohnya, cara yang ini paling basicnya ialah pada awal tahun, bulan 12 ataupun bulan 1 hari tu, kita ada set KPI kan? Ataupun kita ada set objektif kan? So, ini salah satu contoh to achieve what we want. Ataupun yang lain kita nak perkenalkan SOP baru. Contohnya kita sekarang lifting, kita ada SOP baru dan SOP itu bila pakai kena buat inspection. So kita nak perkenalkan SOP baru, setiap kali nak guna kena inspect, setiap hari kena inspect, setiap minggu kena inspect. So kita nak program inspection tu jalan. So kita buatlah kempen supaya kita boleh achieve apa yang kita mahukan. Baik.
saya pause di sini sebelum kita pergi kepada yang kedua. Adakah ada soalan kepada saya? Sekiranya ada, saya berikan anda 1 minit untuk tuliskan di ruangan chat. Cik, Coach. Ya, saya. Siapa tu? Faiz. Oh, Faiz, ya, silakan. Okey. Saya kalau nak type takut lambat kan. So cakap sajalah. Saya nak bertanya lah. Kalau sekarang ni saya ada satu audit iaitu SEDEX audit. Okey. So sebagai macam sebab sebelum ni dah ada planning dah sebab ada PKP semua agak dah lari sikit planning. So planning yang terdekat ni saya nak buat macam internal awareness seperti macam forklift, PPE, macam itulah. So adakah itu boleh dia macam kategori kempen atau macam mana? Okey. Boleh? Okey, baik. Soalan yang baik. So, akan datang audit dan kemudian ada potensi bermacam-macam problem. Betul ke? Betul. Something like that lah kan? Okey. Yalah. Alright. So dan tujuannya kita nak create awareness tentang safety SOP dan juga peraturan yang ada. Betul? Betul. So kempen adalah satu cara yang baik untuk nombor satu cover audit punya founding. Let's say lah problem tu kita tak solve lagi tapi ceritanya kita dah buat kempen. So auditor boleh take it as ianya bukannya major non-compliance, ianya still ongoing effort. Okay, so itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ianya bagus kiranya kempen tu kita jalan secara command and conquer. Maksudnya kita announce semua ini mestilah masalah ni kita punya target mestilah settle dalam masa 2 minggu. So kita ada program 1, program 2, program 3, program 4, katalah PPA, chemical, apa lagi, forklift, lepas tu machinery 1, 2, 3, 4 kita gabungkan dalam satu kempen. So everybody take part dan objective achieve. Boleh, tak jadi masalah untuk dijadikan kempen. Okay? Menjawab soalan ke? Kalau macam kita buat macam kecil-kecil lah, maksudnya hanya untuk driver, macam forklift kan, untuk driver driver saja. Lepas tu macam kalau PPE punya awareness untuk orang yang expose, yang memakai PPE saja, boleh kan? Kira ada satu gerakan untuk macam progressing lah, untuk become a bigger campaign lah. So kira buat kecil-kecil dahulu, betul ni. Boleh ke? Bagi saya boleh ke tidak bergantung kepada anda. Sekiranya anda ada team yang nak uruskan separately, awak jaga kempen ni, objektif ni mesti sampai, awak jaga kempen ni, objektif ni nak sampai, then it's okay. Sekiranya anda tak ada manpower, anda kerja seorang-seorang, cadangan saya pukul semua sekali rata. Itu lagi senang. So everybody get involved. Okay. Terima kasih. Okay. Okay. Ada soalan di chat, nampaknya tak ada. Okay, alright. Baik, so kita move on. Okay, kenapa kena adakan kempen? Kita dah jawab dengan 3 jawapan. Kemudian, alright. Ini adalah sumber-sumber kepada sebab utama kita nak kena buat kempen. Objektif tahunan dah diterangkan, analisa kemalangan dah diterangkan dan kemudian teguran pihak ketiga. So pihak ketiga yang penting kepada company, sesebuah company, contohnya siapa? Contohnya seperti JKKP. JKKP tegur, machinery ni semua sekali tak ada cover lah. So kita kena buat sesuatu dan kempen mungkin adalah jawapannya. Ataupun yang lain auditor.
pun sama juga, boleh juga. Ataupun klien datang tengok, oh tempat awak ni bersepah lah. So kita ambil tegurannya tu dan kita buat pelancaran kempen 5S. So kita buat kempen. Okay, boleh? Baik. Okay, yang kedua, elemen kepada kempen yang safety, kempen yang seronok ialah mesti ada objektif. Dan objektif itu mestilah jelas. Cara saya untuk set objektif untuk sesebuah kempen ialah dengan tetapkan hasil yang boleh diukur atau dikira daripada kempen yang kita lancarkan. Saya dapati bila saya set objektif ni begini, dia lebih mudah nak diterima oleh middle management dan juga top management saya. Dan juga mudah nak diterima oleh pekerja. So mereka lebih voluntary, lebih mudah nak pergi kerjasama untuk participate. Okay, contohnya ialah pekerja 100% tahu tentang contoh SOP forklift. Kalau memandu kena ada lesen. Contohnya, macam mana kita nak ukur? Kita buat questionnaire. So kita buatlah questionnaire, hantar kat semua orang, lepas tu suruh semua orang tulis. Okay. Tapi kalau ada yang meniru macam mana? Okay, yang pertama, macam mana nak kontrol semua sekali tu? Tak boleh. Dan sekiranya dia meniru pun bagus. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah jawapan pada soalan tu. Kalau nak memandu forklift, operate forklift, mesti ada lesen. So, at the same time, dengan meniru tu dia dapat inputnya. So, awareness-nya adalah di situ. Yang kedua, contohnya, warga kerja melakukan tindakan yang dimahukan. Dan macam mana kita nak ukur? Yang ini kena buat observation. Contohnya, bila handling chemical memakai glove yang betul, iaitu surgical glove ataupun rubber glove ataupun apa lagi glove untuk chemical, rubber glove, surgical glove, nitrile glove, macam itulah apa jenis ni. So kita akan buat pemantauan setiap hari, observation, BBS, macam-macam lah, mingguan. Lepas tu kita akan tengok berapa persen positive observation compliance berlaku berbanding dengan non-compliance yang berlaku. So kita nak ukur dan nak kira. Faedah yang saya perasan bila saya tetapkan objektifnya macam ni, management dia nampak hasil return daripada duit yang dikeluarkan daripada duit company untuk organize kempen-kempen ni. Kenapa nak keluar duit beli baju and so on. Sebab objektifnya tu jelas. So, kalau ikutkan yang sebelum ni, macam mana kita set objektif? Contohnya, nak comply dengan OSHA 1994 untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. So, benda-benda klise. Dia ada lagi, saya campurkan dengan yang objektif yang saya tunjukkan kepada anda ini, dan yang ini saya kedepankan. Yang klise-klise itu sebab dah bertahun-tahun buat kan. Diorang dah hafal dah sebenarnya. Cuma yang ini ni dia lebih menarik untuk diperbincangkan. Sebab bila saya present macam ni start lah come out soalan. Macam mana you nak ukur? Macam mana you nak pastikan? How do you know the data is correct? So things like that lah. So kita tahulah bila dia tanya soalan, bermaksud dia dapat ideanya. Kalau dia tanya soalan tu, mesti dia tengah digest lagi. Apa Mamat ni nak buat? So, something like that. Okay. Dah boleh? Baik. Sebelum pergi yang ketiga, ada soalan setakat ini. Objektif. Ada question? Kiranya ada, boleh tuliskan di ruangan chat. Oh, ada chat. Baik.
Mhm. Kempen memerlukan kos, kempen bagaimana yang tanpa kos dan memberi impak. Yang itu Cik Wan, saya akan cover dalam bahagian yang seterusnya. Sekejap Oh, paragraf. Objektif, mengurangkan jumlah kemalangan adakah boleh diterima, tapi akhirnya jumlah kemalangan tetap bertambah. Adakah objek tidak dicapai? Okey, baik. Soalan yang baik. Baik. Objektif yang tuliskan ialah kita nak mengurangkan jumlah kemalangan. Okey. Adakah jelas jumlah kemalangan tu berapa? Itu nombor satu. Okey. Okey, yang seterusnya ialah kemalangan tu nak kena be spesifik. Contohnya macam forklift barang jatuh. Banyak kan? Anda buat insiden, kenal pasti yang mana root cause-nya. Yang mana, bukan root cause, manakah causes yang paling popular yang ada dalam semua tu. Contohlah, punca punca barang tu jatuh ialah sebab speeding. Dia speeding dan kemudian dia emergency brake. Contoh. So, yang lebih baik cadangan saya ialah letakkan objektif kat situ 100% compliance kepada speed limit di situ. Jadi objektifnya dalam kes Tun Akmal ni kita nak kena lebih spesifik, dig into the problem, dig into the incidents dan kemudian come out apa objektif yang lebih sesuai. Sebab kadang-kadang dia macam tak logik tau. Kepala orang tak boleh nak proses. Kita nak turunkan kemalangan kepada satu kemalangan sebulan macam pelik. So kita boleh twist dia kepada kita nak achieve sesuatu yang positif. Contohnya macam itulah 100% compliance tentang pemanduan speed limit. Okey. Boleh Tuan Akmal? Okey. Baik. Okey, mari kita proceed. Dah 2.40. Kalau sejam ni memang laju. Sekejap je. Baik. Okay, now bila kita beli baju, kita buat poster semua sekali tu, apa tujuannya? Saya paling takut bila tujuannya hanyalah untuk mendapatkan kemeriahan. Okay, so saya punya prinsip yang saya upgrade daripada yang zaman dulu-dulu tu kepada yang lebih baik ialah saya panggil dia E2E, engage to educate. Bermaksud setiap benda yang kita beli, setiap benda yang kita buat untuk dapatkan perhatian mereka, setiap safety talk yang kita buat, semua tu adalah untuk educate. Okay? Dan kita manusia belajar dengan menggunakan deria. Deria ada berapa, tuan-tuan dan perempuan? Deria ada berapa? Tuliskan dekat group chat. Sorry. Deria kita manusia ada berapa? 5, 6, 6 kot. 2 aja Tuan Hamrizan. Okey, baik. Okey. Baik. Jawapannya kita ada 5 campur 1. Okey. Cikgu Aziz dah pecah dah. 5 campur 1. Yang pertama visual, melihat. Yang kedua auditory, mendengar. Yang ketiga kinestetik, merasa. Yang keempat hidung, menghidu. Yang kelima lidah, merasa. Dan kemudian yang keenam ni kita panggil dia woman punya insting. Okay. Alright. So kita ada daripada 5 ni yang paling kuat ada 3, iaitu visual, auditory dan juga kinestetik.
Saya belajar ilmu ni lepas saya belajar ilmu professional learning facilitator dan didalamkan lagi melalui neuro-linguistic programming. Bila message kita didesign untuk 3 delia ni, impact dia boom, naik lebih tinggi. Bila kita hantar questionnaire tu, yang return balik tu sebelum ni lah 50% pun tak sampai. Sebab apa? Diorang rasa leceh lah. Diorang tak participate. Bila kita buat ni, visual, auditory, kinesthetic, bila kita tembak 3 delia ni, tuan dan perempuan, dia punya participation dia paling busuk lah 80%. Paling busuk 80%. Okay? Nak tak? Nak kita punya respon macam tu, hantar questionnaire dapat 80% ini tanpa paksa tau. Diorang yang berlumba-lumba tau. Okay, baik. Tak boleh nak menjual sangat, kita jalan terus. Baik. Okay, auditory. Dia start dengan auditory. Kita kena ada ni. Sekejap okay. Kita kena ada title. Title ni apa? Title adalah tajuk kempen kita. Ini adalah tajuk yang saya dah pernah buat dulu. Nama dia Clash of Crane Operators. Yang ini masa tu tahun 2016 COC, Clash of Clan tengah famous. So kita ada isu dengan kita punya lifting program, so kita tukar jadi Clash of Crane Operators. Step Back Far Time 5 Reloaded. Step Back Far Time 5 adalah adik kepada Job Hazard Analysis, lagi kecil. Okay. Ceritanya kita dah buat benda ni, setiap tahun kita kena buat benda ni, educate semula pekerja. So saya rasa pada tahun ni kan, takkan asyik nak pakai nama yang sama je. Kita letaklah perkataan reloaded. Okay. 400 ni adalah sebenarnya kempen kepada observation untuk kita capai, pertama, jumlah observation yang kita dapat setiap bulan ialah 400. Dan 400 tu, 90%, 400 tu semuanya mesti adalah positive observation. Dan kemudian kita juga ada think. So think ni is about road safety program. Okay. So cara nak cipta title yang sedap, senang je. Nombor 1, start dengan yang boring. Dah start yang boring, baru kita permainkan perkataan-perkataannya dan kemudian pilih mana yang sedap. Yang penting ya, title ni adalah sesuatu yang sedap didengar walaupun kita ulang dia setiap hari, setiap jam. Okay. Yang kedua ialah subtitle. Subtitle adalah deskripsi kepada title. Okay. Contohnya Clash of Crane Operator Safe Lifting Behavior Campaign. So ini akan menerangkan maksud kepada kita punya tajuk tadi. Kemudian tema muzik. Bila anda buat toolbox, terutamanya bila anda buat video, terutamanya pilih satu lagu yang boleh dijadikan tema, yang anda nak jadikan tema. Dan syarat saya nombor 1, bila pilih lagu tu, nombor 1 ianya mestilah lagu yang positif. Macam mana nak cari lagu positif? Senang. Pergi ke YouTube, tulis dekat search positive song. Daripada zaman P. Ramlee sampailah ke zaman Beyonce, nanti semua keluar. Okay? Baik. So pilihlah mana yang best. Kalau suka Beyonce, Beyonce lah. Dan adalah baik pilih lagu yang upbeat. Upbeat, bila orang dengar dia terus semangat gitu kan. Okay? Dan lagu ni main berulang-ulang kali. Sebelum toolbox main, habis toolbox main, time rehat main. So dia anchor dekat kepala tu program kita ni. Okay, baik. Yang seterusnya ialah create slogan. Slogan baik bila kita nak anchor, kita nak kempenkan satu prinsip yang diorang ni kena ubah. Contoh, PPE is life. Contoh kan. So kita nak dia dia pegang prinsip tu. Ini contoh-contoh yang kita ada slogan. No one gets hurt, nothing gets harmed.
Ini maksudnya zero accident, zero environmental harm. Be safe now, today, forever. Contohnya. So dia jadi slogan, dia jadi prinsip tempat kerja tu, anda tau yang setkan benda ni. Okay? Dan semua orang pegang. Bos cakap benda yang sama, management cakap yang sama, supervisor cakap benda yang sama, so slogan. Okay. Antara 4 ni yang saya wajibkan title. Lepas title dan subtitle. Ini kalau dalam kempen yang kecil lah. Okay? Baik. Alright.